Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar penyediaan makanan semesta 4. Jadi hari ini saya dah sampai ke IKBN dan kita akan teruskan sesi kelas online kita dengan tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk topik 10 dengan tajuk bulatan. So sebelum tu saya nak maklum yang saya dah masukkan kertas penerangan mengenai tajuk bulatan ini dalam Google Classroom. Mohon semua untuk download dan buat ulang kajilah di rumah sendiri. So jadi untuk tajuk bulatan ni, objektif bagi kelas kita pada hari ini, pelajar dapat memahami konsep melukis bulatan serta mengenal pasti bahagian-bahagian suatu bulatan dengan menggunakan peralatan geometri jangka lukis supaya titik bulatan mengikut kehendak spesifikasi yang telah ditetapkan. Jadi tak adalah kita belajar melukis. Sebab tu saya rasa semua dah tahu. So kita akan belajar sedikit penerangan mengenai bulatan ni lah, bahagian-bahagian dalam bulatan dan sebagainya. Jadi pertama sekali saya nak beritahu maksud apa itu bulatan. Bulatan adalah lokus bagi suatu titik yang bergerak supaya jaraknya dari suatu titik tetap malar. Titik tetap itu dikekal sebagai pusat bulatan. Dalam rajah, P ialah satu titik bergerak dan O ialah satu titik tetap. Kita boleh tengok bulatan adalah lokus bagi satu titik yang bergerak supaya jaraknya dari suatu titik tetap malar. Okey, yang ni kita boleh tengok kat sini O adalah titik tetap dan P adalah satu titik bergerak. O titik tetap, P adalah satu titik yang bergerak dalam keadaan jarak yang sama. Ni tanda ni adalah jarak yang samalah. Ni pun sama. Alright, kita boleh tengok di sini O adalah pusat bulatan, O ke P adalah jejari ataupun kita kenal sebagai radius, dan kawasan yang dilingkungi oleh P disebut bulatan. Inilah bulatan. P garisan gerak selari berdasarkan titik tengah tu dipanggil bulatan. So bulatan ni kebiasaannya kita lukis menggunakan jangka lukis. So jangka lukis kalau tak tahu, inilah. Ini adalah jangka lukis. Masa tingkatan-tingkatan dulu semua pernah guna. Saya pasti semua pernah guna. Kalau pakai tangan, kita akan nampak macam inilah. Sengit-bengit dan tak simetri. Tidak apa panggil, antara titik tengah dan juga bulatan keliling tidak sama. Kalau kita tengok sini, ini ada panjang sikit, ini sama dan sebagainya. Dan ini adalah contoh sajalah. Saya pun tak ada jangka lukis, boleh tunjuk. Kemudian kita nak belajar berkaitan dengan bahagian-bahagian pada sebuah bulatan. Jadi yang pertama kita ada lilitan. Okey. Lilitan tadi tu kita boleh sebut sebagai yang P tadilah. Ini adalah lilitan satu bulatan. Ini adalah lilitan. Okey, nampak? Kedua, jejari ataupun radius. Mungkin kita belajar bahasa Inggeris selalu sebut radius, bahasa Melayu kita selalu sebut jejari lah. Okey, adalah garis lurus dari pusat bulatan ke seberang titik pada lilitan. So daripada bulatan ke seberang titik lilitan, ini dipanggil jejari ataupun radius. So kita dah ada bulatan, kita ada jejari, kemudian kita ada diameter. So diameter adalah satu garis lurus yang melalui pusat dan kedua-dua hujungnya adalah pada lilitan. Faham? Diameter adalah 2 kali panjang jejari. Oleh itu diameter bersama dengan 2 jejari lah. So bila separuh ini jejari, kalau kita sambung sampai ke hujung sini, dia akan menjadi
diameter. Okey. Diameter. Diameter ni sama dengan 2 jari lah. Maknanya jari darab 2 bersamaan dengan diameter bagi sesuatu bulatan. Seterusnya kita tengok lagi bahagian apa yang ada lagi pada bulatan. Okey, yang ni menarik Perentas. Perentas adalah garis lurus yang menyambungkan 2 titik pada lilitan. So sebagai contoh, titik sini daripada sampai ke sini. Jadi ini adalah dipanggil perentas. Okey. Kemudian kita boleh tengok lengkuk. Lengkuk. Tengok. Nampak ni dah terlalu banyak kat sini. Tak apa, saya akan cuba buatlah kat sini. Alright, kita ada lengkuk. Lengkuk adalah sebahagian daripada lilitan. So kita dah tahu tadi lilitan tadi bulat, kan? Lengkuk adalah sebahagian daripada lilitan. Jadi lengkuk yang lebih daripada separuh lilitan bulatan dinamakan lengkuk major. Lengkuk yang kurang daripada separuh lilitan dinamakan lengkuk minor. Alright. Kat mana saya boleh conteng? Kita tengok sini Contohlah kita ambil dekat sinilah Alright. Kita buat sikit lengkuk. Lengkuk di sini adalah lengkuk minor. Selebihnya adalah lengkuk major. MJ minor. Faham Lengkuk minor, lengkuk major. Lebih daripada separuh. Kemudian banyak sangatlah. Kita buat yang baru So faham setakat kita ada lilitan, kita ada jejari, kita ada diameter, kita ada perentas, satu garis lurus merentasi lilitan, dan juga kita ada lengkuk tadi. Alright. So saya padam, nak sambung dengan yang lain lah. Kita buat balik contoh lengkuk tadi boleh So ini adalah contoh lengkuk minor. Ni di keliling ni adalah lengkuk major. Lengkuk major. Lengkuk minor, lengkuk major. Alright, kemudian kita akan ada apa lagi? Sektor. Bagi titik tengah sebagai O. Kita ada sektor. Sektor adalah kawasan yang dilingkungi oleh 2 jejari dan 1 lengkuk. Okey. Sektor major adalah sektor yang lebih daripada separuh bulatan, manakala sektor minor adalah sektor yang kurang daripada separuh bulatan. So contoh sektor dia melibatkan 2 jejari. 1, 2. Okey. Sektor yang kurang daripada separuh bulatan dinamakan sektor minor. Sektor minor. Manakala sektor yang melebihi separuh bulatan adalah, mana nak tulis ni? Inilah sektor major. Boleh? Boleh setakat ni? Alright. Itu adalah sektor. Kemudian kita ada tembereng. Bukan temberang. Tembereng. Okey. Untuk tembereng adalah kawasan yang dibatasi oleh 1 perentas dan 1 lengkuk. Tembereng major adalah tembereng yang lebih besar daripada separuh bulatan. Dan tembereng minor adalah tembereng yang lebih kecil daripada separuh bulatan. So bila kita nak usah tembereng pula, tadi sektor, buat 2 contohlah Ini sektor, yang ni tembereng. Dia tak melalui titik tengah dan dia ada bahagian yang telah dilorek lah. Jadi yang tadi kita tengok yang kecil ni adalah
lengkuk sektor minor, sektor major. Yang ni kita ada macam ni titik tengah. Dia lebih kecil tembereng minor dan tembereng major yang melebihi separuh lah. Lebih separuh. This one tembereng major. Ini adalah tembereng minor. Alright. So itu adalah bahagian-bahagian di sesebuah bulatan. Jadi saya nak recap balik. Untuk hari ni, untuk yang bulatan ni saya cadang untuk buat 2 video lah. Satu, kita kenal pasti bahagian-bahagian pada sesebuah bulatan. Dan kemudian yang video yang akan datang, kita akan belajar macam mana kita nak kira lilitan bulatan, luas bulatan. So sampai sini saja untuk hari ni. Saya recap balik. Okey, bulatan tu adalah apa? Adalah lokus bagi satu titik yang bergerak supaya jaraknya daripada satu titik tetap mala. Titik tetap itu dikenal sebagai pusat bulatan. Dan okey, pusat bulatan ini adalah bulatan contoh. Kemudian kebiasaannya kita melukis bulatan menggunakan jangka lukis. Bahagian-bahagian yang ada pada bulatan ni macam tadi kita tahu ada lilitan, jejari, diameter. Kemudian kita ada perentas, lengkuk, sektor dan juga tembereng. Semua ada 4, 5, 6, 7 bahagian. Jadi itu sahaja pada hari ini. Saya harap semua dapat faham. Jika ada apa-apa sebarang persoalan, boleh tanya di Google Classroom atau boleh terus komen di video YouTube ni lah. Itu saja daripada saya. Salam Ramadan, selamat berbuka puasa dan jaga kesihatan masing-masing, jaga penjarakan sosial dan hashtag kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.